Hai pokok, dah berbulan-bulan saya tanam awak. Bila nak besar? Hai dia. Nampak macam ada masalah je. Ada masalah ke? Tengok pokok saya ni, Prof. Dah lama saya tanam, tak besar-besar lagi. Boleh Prof tolong saya? Oh, itu senang saja. Macam mana nak besarkan saiz pokok ini? Mari sini, Prof tunjukkan. Kita jarakkan kedudukan pokok ini dan lihat apa yang bakal berlaku. Wah, hebatnya Prof. Ya, ini kan Prof. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains tahun 6. Apa sebenarnya kita akan belajar ya? Ada apa dengan pokok? Ada apa dengan tumbuhan? Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Dan sebelum kita bermula, kita ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini ataupun untuk mata pelajar kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kathy daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hai Cikgu. Dan yang akan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Safuan. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Hai, apa khabar Sean? Sangat baik Cikgu, saya sangat teruja untuk tahu apa yang kita akan belajar hari ini Cikgu. Baiklah, berdasarkan video yang ditonton sebentar tadi, saya pasti murid-murid rasa ada sesuatu magic yang berlaku, bagaimana jarak di antara dua pokok boleh mempengaruhi pembesaran saiz pokok. Jadi sebenarnya topik yang akan kita bincangkan pada hari ini berbunyi interaksi antara tumbuhan. Itu dia topik yang akan kita bincangkan pada hari ini bersama-sama dengan murid yang sedang menonton di rumah. Ya. Baiklah, Sean dan juga murid-murid yang sedang menonton, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Baik, kita ada dua objektif utama. Yang pertama, di mana murid-murid perlu menyatakan 4 faktor persaingan antara tumbuhan. Ada berapa faktor? Ada 4 faktor. Apakah faktor tersebut? Tunggu dulu. Yang kedua, murid-murid perlu menyatakan 2 jenis simbiosis antara tumbuhan dan memberikan sekurang-kurangnya 2 contoh bagi setiap simbiosis. Jadi itulah 2 objektif utama yang perlu dicapai oleh murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Okeylah Sean dan juga murid-murid yang sedang menonton, interaksi antara tumbuhan terbahagi kepada persaingan dan yang kedua ialah simbiosis. Persaingan dan juga simbiosis. Maksudnya kat sini terdapat 2 jenis interaksi antara tumbuhan, iaitu persaingan dan juga simbiosis. Baiklah, kita lihat apakah faktor-faktor persaingan di antara tumbuhan. Yang pertama kita ada ruang. Yang pertama ialah ruang. Yang kedua ialah air. Yang ketiga ialah cahaya dan yang keempat ialah nutrien. Jadi 4 faktor ini sangat penting bagi membantu pembesaran sesuatu tumbuhan. Okey, kita lihat pula simbiosis. Okey, di mana simbiosis terbahagi kepada 2 juga. Okey, yang pertama ialah komensalisma
Dan yang kedua ialah parasitisma. Oh. Okey, Sean? Ya, cikgu. Okey, jadi itulah interaksi antara tumbuhan yang mana kita boleh bahagikan kepada dua, persaingan dan juga simbiosis. Dan persaingan ada 4 dan manakala simbiosis pula terbahagi kepada 2. Okey, baiklah Sean. Ya. Kat sini saya nak kongsikan satu formula mudah bagi mengingati faktor-faktor persaingan antara tumbuhan. Yang mana saya harap murid-murid yang sedang menonton dapat menggunakan formula ini bagi mengingati faktor-faktor persaingan tumbuhan dengan lebih mudah. Okey, baiklah. Formulanya bermula dengan huruf R. Okey. Yang kedua A. Yang ketiga C. Kemudian yang keempat U. Dan yang kelima N. Berbunyi apa, Sean? Racun, cikgu. Racun. Bahaya tak racun ni? Cikgu, bahaya, cikgu. Racun ni sangat berbahaya. Ya. Okey, tetapi racun ini sebenarnya ialah bukan untuk you. Jadi kita boleh sebut, kita boleh ingat racun bukan untuk you. Okey. Jadi apa maksud racun bukan untuk you ni? Jadi disebabkan bukan untuk you, maka yang pertama kali kita buang dulu huruf U. Maka tinggal R, A, C dan juga N. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan racun bukan untuk you tadi. Jadi, untuk huruf yang pertama iaitu R. R untuk ruang. R untuk ruang. Okey. Kemudian A pula untuk air. Okey, agak-agaknya C ni untuk apa? C untuk cahaya ke, cikgu? Ya, C untuk cahaya. Manakala N pastinya untuk nutrien. Jadi saya ulang balik cara yang mudah ataupun formula mudah untuk mengingati faktor-faktor persaingan antara tumbuhan. Racun bukan untuk you. Bukan untuk saya juga. Okey, racun bukan untuk you. Jadi kita buang dulu you. Cuma tinggal R, A, C dan N iaitu ruang, air, cahaya dan nutrien. Jadi saya nak uji Sean juga pada hari ini boleh dan juga murid-murid yang sedang menonton. Ya. Kita cuba ingat kembali apakah faktor-faktor persaingan antara tumbuhan. Jadi disebabkan kita tak ada murid secara untuk berinteraksi secara live, tapi saya pasti murid-murid di rumah tu boleh mengingati 4 faktor persaingan antara tumbuhan dan saya nak uji Abang Sean di studio pada hari ini. Okey, cikgu, saya cuba. Nak saya ulang balik yang 4 interaksi ya. Mungkin boleh ulang balik dari segi teknikalnya, racun bukan untuk you tu. Betul, cikgu. Ya, itulah formula yang dikongsikan oleh cikgu tadi. Racun bukan untuk you. R-A-C-U-N, sebab bukan untuk you, kita buang huruf U, tinggal R-A-C-N. R untuk ruang, A untuk air, C untuk apa? Cahaya, dan N sememangnya untuk nutrien. Betul ke, cikgu? Tepat sekali. Okey. Tepukan untuk Sean dan tepukan juga untuk murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Saya pasti murid-murid yang sedang menonton dapat mengingati formula ini, dapat mengingati 4 faktor persaingan antara tumbuhan dengan menggunakan formula ini dengan kaedah yang lebih mudah. Jadi disebabkan kejayaan Sean mewakili murid-murid yang sedang menonton, saya hadiahkan 1 bintang untuk Sean. 1 bintang untuk saya dan juga kepada mereka yang menonton dan jawab dengan betul juga. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika kembali semula selepas ini di tahap 2 di Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, ramai berpendapat pokok duit-duit merupakan parasit. Tetapi ini tidak benar. Walaupun menumpang, pokok duit-duit bukanlah parasit. Sebaliknya, ia adalah tumbuhan epifit, iaitu tidak menjejaskan perumahnya dan mampu membuat makanan sendiri. Didik TV
KPM. Kembali menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains tahun 6. Dan sebelum kita teruskan, saya dengar kita ada video untuk ditayangkan kan? Jom kita tengok video tersebut. Itu dia eksperimen yang telah pun dijalankan sebelum ini. Jadi yang mana kita ingin melihat faktor persaingan. Salah satu faktor persaingan antara tumbuhan iaitu ruang. Kita ingin menyiasat ruang sebagai faktor yang menyebabkan persaingan tumbuhan. Yang mana di dalam video tadi ditunjukkan bagaimana 15 anak benih pokok kacang hijau ditanam dalam pasu A yang mempunyai saiz yang lebih besar dan 15 anak benih kacang hijau juga ditanam dalam pasu B tetapi pasu B mempunyai saiz yang lebih kecil. Okey. Jadi saya rasa kat sini murid-murid yang sedang menonton boleh melihat sendiri apakah persamaan di antara kedua-dua pokok di dalam pasu yang disediakan ini iaitu A dan B. Baiklah, Sean dan juga murid-murid yang sedang menonton, mari kita cuba kenal pasti pemboleh ubah dalam penyiasatan ini, membuat hipotesis dan kita cuba meramalkan apakah yang berlaku kepada anak-anak benih ataupun anak-anak pokok yang telah ditanam dalam tempoh 3 minggu. Baiklah, pemboleh ubah yang dimalarkan, kalau kita lihat tadi, kedua-dua pokok ditanam dengan jumlah anak benih yang sama. Iaitu berapa, Sean? 15 cikgu. 15. Setiap pasu ada 15 anak benih. Ya. Ini bermakna pemboleh ubah yang dimalarkan pastinya bilangan anak benih. Sebab apa? Sebab kedua-dua pasu mempunyai bilangan anak benih yang sama. Okey. Kemudian, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Jadi sebagai orang kata kita imbas kembali pembelajaran kita tentang pemboleh ubah yang dimanipulasi. Apakah maksud pemboleh ubah yang dimanipulasi? Ialah sesuatu yang kita ubah. Sesuatu yang kita ubah supaya dapat mempengaruhi hasil bagi sesuatu penyiasatan. Jadi antara A dengan B, apakah yang berbeza di situ? Nampak tak apa yang berbeza dari segi A dan juga B? A dan B itu apa yang saya lihat adalah saiz bakul cikgu. Bakul, saiz pasu saiz pasu dia. bukan bakul. Saiz pasu. Ya. Okey, baik. Jadi saiz pasu A lebih besar dan B lebih kecil. Inilah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas ialah sesuatu hasil penyiasatan. Apa yang kita nak perhatikan pada akhir penyiasatan, itulah pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini? Kita nak melihat hasil dia. Apakah hasil yang kita nak lihat tu? Ialah pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas tempoh lebih kurang 3 minggu. Jadi itulah 3 pemboleh ubah yang perlu kita kenal pasti dalam penyiasatan ini. Pemboleh ubah dimalarkan ialah bilangan biji benih, pemboleh ubah dimanipulasi ialah saiz pasu, manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu. Okey, baik. Kita nak buat hipotesis. Kita dah ada pemboleh ubah, Sean, Ya, cikgu. dan murid-murid yang sedang menonton. Kita nak cuba buat hipotesis.
Jadi hipotesis ni kita adalah andaian kita. Apakah yang bakal berlaku? Agak-agaknya Sean, antara A dan B ni, Ya. yang manakah yang memungkinkan hasil ataupun pertumbuhan anak benih yang lebih subur selepas tempoh kira-kira 3 minggu? Yang lebih subur saya rasa adalah pokok yang terdapat dalam pasu A, cikgu. Itu adalah satu andaian kita. Jadi kita boleh buat hipotesis di situ berdasarkan pemboleh ubah dan juga berdasarkan ramalan kita, maka kita boleh kata jika saiz pasu bertambah ataupun dalam erti kata yang lain semakin bertambah saiz pasu, Okey. maka pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu juga bertambah. Jadi itu adalah hipotesis. Ya. Kita belum dapat keputusan yang sebenar lagi. Jadi itu sekadar andaian kita. Mungkin benar ataupun mungkin tidak. Okey, jadi kita cuba buat ramalan. Okey, kita cuba meramalkan pokok manakah yang lebih subur selepas 3 minggu, seperti mana kata Sean tadi, diramalkan bahawa pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu di dalam pasu A adalah lebih subur berbanding dengan pasu B. Itu dia punya ramalan. Adakah benar ramalan kita? Adakah ramalan kami atau ramalan Sean benar belaka? Bagaimana pula dengan ramalan murid-murid yang sedang menonton? Baik, marilah kita saksikan apakah keputusan sebenar yang diperolehi dalam penyiasatan ini. Jadi izinkan saya ke meja. Okey, cikgu, silakan cikgu. Baiklah, Sean. Ya, cikgu. Okey. Di sini kita ada pasu yang lebih besar, iaitu pasu A dan juga pasu B. Okey. Dari segi pengamatan Sean dan juga murid-murid yang sedang menonton, kita dapat lihat kat sini, Sean juga bagi pendapat. Pokok dalam pasu manakah yang kelihatan lebih subur? Okey, cikgu, saya ke hadapan sikit untuk tengok, cikgu. Daripada apa yang saya perhatikan, cikgu, pokok dalam pasu A adalah lebih subur, cikgu. Betul. Dari segi pemerhatiannya, kita dapat lihat sendiri pokok di dalam pasu A tumbuh lebih subur berbanding pokok di dalam pasu B. Ya. Agak-agaknya, apakah sebab ataupun inferen yang menyebabkan pokok di dalam pasu A ini lebih subur berbanding B? Okey, berdasarkan pemerhatian saya, cikgu, saya rasa pokok A adalah lebih subur ataupun kesuburan adalah lebih baik berbanding dengan pokok yang ada dalam pasu B, disebabkan ruang untuk pertumbuhan tersebut adalah lebih banyak di pasu A berbanding dengan dalam pasu B. Okey, itu pendapat Abang Sean. Ya. Bagaimana dengan pendapat murid-murid yang sedang menonton? Saya pasti murid-murid yang sedang menonton juga mempunyai pendapat yang sama dengan Abang Sean. Pasu ini besar. Jadi disebabkan pasu ini besar, ia mempunyai ruang yang lebih baik, lebih banyak untuk pokok ini bertumbuh dengan subur berbanding pasu B yang saiznya lebih kecil. Okey, jadi kita dah menjawab dua persoalan sebenarnya di situ, Sean. Kita dah buat pemerhatian, kita dah buat inferen. Kita dah buat pemerhatian dan kita memberikan sebab berdasarkan pemerhatian tersebut. Jadi boleh tak Sean membuat satu kesimpulan berdasarkan penyiasatan yang pertama ini? Okey, cikgu, boleh, cikgu. Saya rasa sebab tadi kita dah buat hipotesis, cikgu. Daripada hipotesis tersebut saya buat dalam bentuk semakin boleh, cikgu? Boleh. Okey, jadi semakin bertambah ruang dalam pasu, semakin bertambah kesuburan pokok yang terdapat dalam pasu tersebut. Ya, sedap bunyi jawapan tersebut. Terima kasih, cikgu. Okey, jadi kita boleh kata semakin bertambah saiz pasu pun boleh, semakin bertambah ruang yang ada pun boleh, maka semakin bertambah kesuburan pokok di dalam pasu. Okey, baik, kita cek sekali lagi, Sean. Izinkan saya ke sini. Silakan. Okey, jadi pemerhatian tadi. Okey, pemerhatian bagaimana sebenarnya pemerhatian di antara kedua-dua pokok di dalam pasu A dan juga pasu B. Maka kita boleh jawab seperti ini. Didapati pokok di dalam pasu A lebih subur, tumbuh lebih subur
berbanding B. Apakah inference-nya? Apakah sebabnya ataupun inference-nya? Ini kerana pokok di dalam pasu A kurang persaingan ruang berbanding pokok di dalam pasu B. Ataupun kita boleh jawab kerana pokok di dalam pasu B lebih banyak persaingan ruang berbanding pokok di dalam pasu A. Okey, baik. Dan seterusnya kita akan buat kesimpulan. Seperti mana Abang Sean kata tadi, okey, semakin banyak ruang, semakin bertambah kesuburan anak pokok. Baik, kita lihat di sini kita boleh buat dengan kata yang lain. Jika saiz pasu bertambah, maka pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu bertambah. Jadi Sean, kita akan melihat satu lagi eksperimen selepas ini. Jadi kita akan saksikan video yang seterusnya. Itu eksperimen apa itu? Baiklah, untuk eksperimen yang kedua, kalau tadi kita dah menyiasat faktor ruang, sekarang kita ingin menyiasat faktor air sebagai faktor yang menyebabkan persaingan antara tumbuhan. Jadi kalau kita lihat tadi dalam video, kita ada dua pasu C dan juga D, di mana di dalam pasu C ditanam dengan hanya 3 anak benih kacang hijau, manakala D ditanam dengan 10 anak benih kacang hijau. Wow. Itu perbezaannya. Ya. Tapi dari segi persamaannya pula, kita dapat lihat dengan jelas di situ. Apakah persamaannya? Persamaannya ialah ia ditanam dalam 2 pasu yang mempunyai saiz yang sama. Okey, baik. Jadi kita nak lihat apakah pemboleh ubah yang ada dalam penyiasatan ini. Pemboleh ubah, kita akan buat hipotesis macam tadi dan juga kita akan buat ramalan. Okey, baik. Pemboleh ubah dimalarkan. Disebabkan kedua-dua pasu itu sama, maka pastinya saiz pasu ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Pemboleh ubah yang dimanipulasi disebabkan kedua-dua pasu mempunyai bilangan pokok yang berbeza, maka bilangan anak benih ataupun anak pokok ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Manakala pemboleh ubah bergerak balas, pada kali ini sebenarnya kita nak menyaksikan pertumbuhan akar anak benih kacang hijau selepas 3 minggu. Disebabkan ini faktor air, maka pemerhatiannya adalah lebih khusus kepada bahagian akar tumbuhan tersebut. Okey. Secara hipotesisnya kita boleh cuba buat kat sini. Jika bilangan anak benih berkurang, maksudnya semakin sedikit bilangan anak benih, semakin subur pertumbuhan akar anak benih tersebut. Ataupun kita boleh jawab, maka pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu bertambah subur. Maka kita boleh buat ramalan kat situ, kita boleh buat perbandingan pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu di pasu C lebih subur berbanding dengan D. Jadi sekarang tibalah masanya untuk kita menyaksikan keputusan yang sebenar. Jadi izinkan saya bergerak ke sana semula. Ya, cikgu, boleh je. Okey, baik. Jadi di sini kita ada pasu C dan juga D. Di mana pasu C kita ada cuma 3 anak benih kacang hijau yang ditanam, manakala untuk pasu D kita ada 10. Kalau kita lihat kat situ mungkin tak sampai 10 dah. Mungkin ada yang mati. Mungkin inilah yang disebabkan bila terlalu banyak, maka banyak persaingan dia kan. Jadi untuk kat sini kita akan melihat bagaimana keadaan akar pokok kacang hijau ini. Jadi saya akan cuba cabut dengan berhati-hati. Okey, cikgu. Okey. Kita ambil satu, kita akan melihat akar dia. Okey, baik, kita akan bandingkan. Okey, ini akarnya, Sean. Okey. Untuk pasu. Boleh saya pegang, cikgu? Boleh. Okey, ini dia. Okey, akar dia.
Okey, dan yang Ini ini saya letak belakang kertas putih baru nampak ya. Nampak tak? okey. Okey. Ini dia akar dia ya. Ini adalah daripada Pokok pasu D, D. Okey. Manakala ini ialah akar yang ada pula di pasu C. Kalau kita lihat kat sini, kita dapat melihat sendiri akar di pokok manakah yang lebih sihat tumbuhnya. Nampak di situ Sean? Ya. Pada pendapat Sean yang mana? Saya rasa yang daripada pokok Yang cikgu saya pegang pegang tu, ataupun daripada, yang Sean pegang? daripada yang cikgu pegang tu. Betul tu. Pasu C tu. Nampak keadaan akar dia lebih subur, Ya. lebih sihat berbanding pokok di pasu D. Jadi itu sebenarnya pemerhatian yang telah kita buat Ya, cikgu. Itulah pemerhatian yang telah kita buat. Agaknya Sean, kenapa pokok di pasu C ni mempunyai akar yang lebih subur berbanding D? Saya rasa sebab kurang persaingan cikgu. Hanya ada 3 anak benih. Kurang persaingan apa tu yang kita nak siasat? Sebab mereka Kurang diberikan persaingan air yang sama. air yang sama, tapi kurang persaingan air lah. Ya, Sebab yang ni sebab- ada banyak pokok cikgu. betul. Dia bersaing untuk kuantiti air yang sama. Betul. Contohnya kat sini kita ada kalau untuk manusia perumpamaannya 3 botol air untuk 3 orang. Tapi 3 botol air untuk 10 orang. Ui cikgu, susah tu ya. Memang susah kan? Itulah yang dialami oleh pokok-pokok dalam pasu C dan juga pasu D. Ya. Okey, baik. Dan apakah kesimpulan yang boleh dibuat kat sini? Okey, jika Semakin pun boleh. semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Saya guna semakin, tak apa, Okey. bertambah. Kita senangkan. Okey. Semakin bertambah bilangan anak benih Okey. dalam pasu, semakin berkurang kesuburan Bahagian mana tu? Kesuburan apa? kesuburan pertumbuhan. Kesuburan pertumbuhan akar Ya. bagi pokok tersebut. Betul. Baik. Jadi kita nak semak. Okey. Okey. Ketiga-tiga jawapan tersebut. Izinkan saya bergerak ke sini. Okey cikgu. Okey. Jadi dari segi pemerhatiannya, seperti mana yang dari segi yang sebenarnya yang kita dapat lihat tadi, okey, didapati akar di dalam akar pokok di pasu C tumbuh lebih subur berbanding akar di dalam pasu D. Ya. Sebabnya, apakah sebabnya? Ini kerana pokok di pasu C kurang persaingan. Betul kan kat sini kurang persaingan air sebenarnya berbanding pokok di dalam pasu D. Ya. Okey. Kemudian kesimpulannya, jika bilangan anak benih berkurang, okey, maka pertumbuhan akar anak benih kacang hijau selepas 3 minggu bertambah subur. Dengan dalam erti kata yang lain, semakin berkurang bilangan anak benih, semakin bertambah kesuburan akar anak benih tersebut. Semakin bertambah bilangan anak benih, semakin berkurang kesuburan pertumbuhan akar anak benih tersebut. Jadi saya harap murid-murid yang sedang menonton dapat memahami untuk kali ini dua faktor persaingan, yang mana yang pertama tadi kita telah pun menyiasat ruang sebagai faktor persaingan tumbuhan, dan yang kedua kita menyiasat apakah air juga mempengaruhi faktor persaingan antara tumbuhan. Okey cikgu, dan daripada jawapan yang saya berikan tadi cikgu, betul ke tadi? Betul Sean. Saya tahu Sean nak apa. Jadi saya dah faham dah. Yeah. Jadi sebagai mewakili murid-murid yang sedang menonton, maka saya hadiahkan satu lagi bintang kepada Sean dan juga murid-murid yang sedang menonton. Tahniah kepada anda semua juga. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, apabila bunga Rafflesia sudah kembang, ia mengeluarkan bau yang teramat busuk dan tumbuhan ini juga agak berat. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Safwan bagi mata pelajaran sains tahun 6. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Tapi sebelum tu, jom kita tengok sebuah video untuk anda semua. Jom.
itu dia eksperimen yang telah pun kita jalankan untuk menyiasat cahaya sebagai faktor yang mempengaruhi persaingan antara tumbuhan. Jadi seperti mana yang telah pun murid-murid saksikan tadi, kita telah pun menanam anak benih kacang hijau sebanyak tiga anak benih kacang hijau di dalam pasu berlabel E. Manakala kita telah menanam 10 bilangan biji benih ataupun anak benih kacang hijau di dalam pasu F. Jadi di situ kita dapat lihat persamaannya ialah ia ditanam di dalam dua pasu yang mempunyai saiz yang sama. Tetapi bilangan anak benih di dalam setiap pasu adalah berbeza. Jadi saya pasti murid-murid telah dapat mengenal pasti di sini apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dan juga pemboleh ubah yang dimanipulasi. Baiklah, mari kita lihat apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini. Yang malar, yang sama, apa dia? Kita dapat lihat di situ. Kedua-dua anak benih di dalam pasu yang mempunyai saiz yang sama. Mestilah pemboleh ubah yang dimalarkan ialah saiz pasu. Jadi seterusnya kita ingin mengenal pasti apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Dapat juga kita lihat di situ bahawa setiap pasu mempunyai bilangan anak benih yang berbeza. Tak sama. Ada 3 di pasu E, ada 10 di pasu F. Jadi dengan itu pemboleh ubah yang dimanipulasi pastinya ialah bilangan anak benih. Dan apa sebenarnya yang kita nak perhatikan pada akhir penyiasatan? Apakah yang kita nak perhatikan pada akhir penyiasatan? Itulah yang kita panggil dia sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Agaknya kita nak perhatikan apa? Ya, kita nak perhatikan sebenarnya pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu. Okey, baiklah. Di sini kita boleh buat satu hipotesis. Jika bilangan anak benih bertambah, okey, maka pertumbuhan yang kita nak lihat kat sini sebenarnya ialah faktor ketinggian. Maka ketinggian anak benih ataupun ketinggian pokok kacang hijau bertambah. Dan kita boleh buat ramalan berdasarkan hipotesis ini. Ketinggian anak pokok di pasu F adalah lebih tinggi berbanding dengan pasu E. Itu ramalan. Adakah ia benar? Maka kita akan saksikan keputusan yang sebenar bersama dengan Abang Sean. Okey, izinkan saya bergerak ke sana. Okey, boleh. Jadi kat sini kita ada, kat sini kita nampak kat sini pasu E, betul pasu E. Yang tu pasu E. Pasu E dan juga pasu F. Okey, jadi saya beri penghormatan kepada Sean untuk buka pasu angkat bakul tu. Sebenarnya kotak ni gelap. Bila kotak ni gelap sebenarnya kita nak lihat kita dah buat satu lubang, maka kita nak beri pencahayaan yang kurang sebenarnya kepada pokok-pokok ini. Untuk mengawal kita nak kawal dia. Cahaya yang masuk lah, maknanya melalui lubang ni tu. Okey, untuk sebenarnya saya ulang balik tadi, mungkin murid-murid dah lupa, di dalam pasu E terdapat 3 sahaja anak benih yang ditanam. Manakala di dalam pasu F kita telah menanam kira-kira 10 anak benih kacang hijau. Okey, kita angkat pasu E, kita lihat apa yang terjadi. Okey, go. Itu dia. Betul ada 3? Ada, go. Ke ada 1, 2, 3. Ada 3 sahaja. Betul, ada 3 sahaja. Dan keadaannya adalah seperti ini. Macam tu dia, go. Dan yang ke seterusnya. Okey, saya alihkan, minta go. Abang Syah angkat. Saya perlahan. Okey. 1, 2, 3. Sekat. Kena berhati-hati. Okey. Okey, baik. Nampak sampai orang kata macam ada satu perlumbaan yang berlaku di antara pokok-pokok ni kan. Sehingga dia muncul sebenarnya kalau dapat lihat tadi, muncul menerusi lubang yang telah pun disediakan. Jadi, kalau kita lihat kat sini, Sean, pada pengamatan Sean, pada pemerhatian Sean dan juga murid-murid yang sedang menonton, kelihatan pokok di pasu mana yang tumbuh lebih tinggi? E ataupun F? Cikgu. Daripada pemerhatian saya, cikgu, yang tumbuh lebih tinggi adalah daripada pokok yang ada dalam pasu F, cikgu. Yang ini, cikgu. Nampaknya dia macam ada persaingan di situ. Ada perlumbaan. Macam masing-masing nak menonjol untuk mendapatkan cahaya. Jadi, apakah sebab
yang menyebabkan, apakah inference yang menyebabkan pertumbuhan pokok di dalam pasu F ni adalah lebih tinggi berbanding dengan E? Saya rasa sebab mereka bersaing untuk mendapatkan cahaya itu. Lebih banyak kan persaingan. Yang ni pun bersaing, tapi kadar persaingan dia tu tak berapa banyak. Ya. Kedua-duanya berlaku persaingan. Cuma di dalam pasu F, pokok-pokok dalam pasu F mengalami persaingan untuk mendapatkan cahaya yang lebih banyak berbanding pokok di dalam pasu E. Itu dia punya sebab dia. Sebab dia. Dalam tak Okey. sedar sebenarnya kita telah berjaya memberikan sebab. Okey. Jadi dengan itu, apakah kesimpulannya, Sean? Okey, kesimpulan itu semakin bertambah bilangan anak benih dalam pasu, Ya. semakin bertambah ketinggian pokok yang tumbuh dalam pasu tersebut. Ya, tepat sekali. Begitu juga saya dengar anak-anak yang telah pun menonton pada hari ini juga memberikan jawapan yang sama. Mari kita semak sama-sama. Okey. Apakah pemerhatiannya? Okey, jadi pemerhatiannya kita dapati pokok di pasu F tumbuh lebih tinggi berbanding E. Betul tadi Ishan berlaku? Betul, Ibu. Betul. Okey. Apakah sebabnya? Apakah sebabnya? Kerana faktor persaingan apa tadi? Kerana faktor persaingan cahaya. Kerana pokok di dalam pasu F lebih banyak persaingan cahaya berbanding pokok di pasu E. Dan kesimpulan seperti mana Sean telah menjawab tadi, begitu juga murid-murid yang sedang menonton di rumah, jika bilangan anak benih bertambah, maka ketinggian anak pokok kacang hijau juga bertambah. Jadi disebabkan perlumbaan yang berlaku, yang mana yang kita tanam pokok banyak tadi, dia berlumba-lumba untuk mendapatkan cahaya. Dengan itu, secara magicnya ia tumbuh lebih tinggi berbanding pokok yang lebih sedikit. Okey, disebabkan kejayaan Sean dan juga murid-murid di rumah telah berjaya membuat kesimpulan dengan tepat, maka dihadiahkan satu lagi bintang. 1 bintang. Okey, yang mana sekarang ni murid-murid di rumah, murid-murid yang sedang menonton dan juga Sean telah berjaya mengumpul 3 bintang. Kita ada satu lagi eksperimen yang kita ingin tunjukkan. Apakah faktor persaingan yang seterusnya? Mari kita sama-sama saksikan video ini. Itu dia satu lagi video bagaimana kita nak menyiasat nutrien sebagai salah satu faktor persaingan antara tumbuhan. Jadi kalau kita lihat dalam video tadi, terdapat dua pasu yang mempunyai saiz yang sama, iaitu G dan juga H, di mana di dalam kedua-dua pasu juga ditanam dengan bilangan anak benih yang sama banyak, iaitu sebanyak 15 anak benih. Cuma yang membezakan tadi, dapat kita lihat bahawa di dalam pasu G dibekalkan baja, manakala H tidak dibekalkan baja. Baik, mari kita kenal pasti apakah pemboleh ubah yang terdapat dalam penyiasatan ini. Okey. Yang pastinya yang pertama pemboleh ubah dimalarkan ialah bilangan anak benih. Bilangan anak benih disebabkan kedua-dua pasu mempunyai anak benih yang sama banyak. Selain pada anak benih, seperti mana yang telah pun saya terangkan tadi, saiz pasu juga adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Yang dimanipulasi, satu ada baja, satu tak ada baja. Maka pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah kehadiran baja. Inilah perkataan penting yang kita perlu gunakan dalam
menjawab soalan pemboleh ubah yang dimanipulasi kat sini. Bila satu situasi ada dan tiada, maka kita akan gunakan perkataan kehadiran. Kehadiran apa? Kehadiran baja. Dan pemboleh ubah yang bergerak balas ialah kita nak lihat, kita nak saksikan pada akhir penyiasatan ialah pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas kira-kira 3 minggu. Okey, secara hipotesisnya, jika ada kehadiran baja, ini kita nak guna semakin kurang sesuai kat sini. Jika ada kehadiran baja, maka pertumbuhan anak benih kacang hijau selepas 3 minggu bertambah subur. Secara logik pun kita boleh fikir macam tu. Jika ada baja, mestilah keadaan pokok tu semakin subur. Okey, jadi ramalan kita untuk G dan H, pertumbuhan anak benih kacang hijau di dalam pasu G. Yang mana pasu G tadi mempunyai baja adalah lebih subur berbanding H. Okey, baiklah, kita nak lihat bagaimana keputusan yang sebenar pada kali ini. Jadi izinkan saya bergerak ke meja. Okey, cikgu. Di sini kita ada pasu G dan juga pasu H. Yang mana kalau kita ingat tadi bagaimana ia dijalankan, kedua-duanya telah ditanam dengan anak benih yang sama banyak. Kalau Sean saksikan kat sini, okey, G dan juga H, yang mana Sean nampak pokok tu lebih subur? G atau H? Memang nampak jelas sangat, Ego. Pokok dalam pasu G tu lebih subur berbanding dengan H. dalam pasu H. Itulah pemerhatiannya. Jadi, apakah yang menyebabkan pokok di dalam pasu G lebih subur berbanding pokok di dalam pasu H? Okey, Ego. Sebabkan dalam pasu G ni, Ego, diberikan ataupun adanya baja. Maknanya baja tu membekalkan nutrien, Ego. So saya rasa jadi saya rasa baja yang ataupun nutrien yang ada dalam pasu G ni memang cukup. Memang cukup. Kalau kita bandingkan dengan dalam pasu H, mungkin tak cukup juga sebab dia ada 10 juga ataupun bilangan anak benih yang sama, tapi mereka kena bersaing untuk mendapatkan nutrien yang kalau tak sebanyak dalam pasu Jadi, G. Bila kita bekalkan baja kepada pokok di dalam pasu G, maka dia dapat lebih nutrien, maka kuranglah persaingan nutrien yang berlaku di antara pokok dalam pasu G berbanding dengan H. Kalau kita tengok kat sini pun, kalau kita tanam tadi 15, saya tengok kat sini mungkin tak sampai 15 dah. Mungkin ada yang telah pun tertewas dalam persaingan. Ada yang bantut pun ada kat situ. Jadi kat sini kita dapat memberikan sebab bahawa pokok di dalam pasu G kurang persaingan apa? Nutrien berbanding pokok di dalam pasu H. So apa kesimpulannya, Sean? Kesimpulan je, Ego. Jika ini adalah berkenaan dengan baja, Ego. Jika adanya kehadiran baja, maka persaingan di pertumbuhan, Ego. Okey, pertumbuhan. Saya ulang balik, Ego. Okey, jika adanya kehadiran baja, maka pertumbuhan pokok semakin bertambah. Semakin tambah ataupun semakin subur. Semakin subur. Okey, baik, kita semak jawapan tersebut. Okey, pemerhatian. Saya pasti murid-murid yang sedang menonton tadi berjaya membuat pemerhatian dengan betul. Di mana pokok di dalam pasu G tumbuh lebih subur berbanding pokok di pasu H. Okey, sebabnya kerana pokok di dalam pasu G kurang persaingan nutrien berbanding H. H disebabkan kita tak letak baja, dia lebih banyak persaingan nutrien. Dan kesimpulan seperti mana yang Abang Sean buat tadi, jika ada kehadiran baja, maka pertumbuhan anak pokok kacang hijau selepas 3 minggu bertambah subur. Disebabkan kejayaan Sean dan juga murid-murid di rumah telah berjaya menjawab soalan-soalan ini dengan tepat, maka dihadiahkan satu lagi bintang untuk semua murid di rumah dan juga kepada Abang Sean mewakili murid-murid di rumah. Lagi satu bintang. Sekarang kita ada 4 bintang dah, Ego. Dan saya rasa kita boleh berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, salah satu daripada 3 spesies bunga pakma yang terdapat di Perak diberi nama sebagai Rafflesia azlani, iaitu bersempena dengan nama Sultan Perak, Sultan Azlan Shah.
Didik TV KPM. Kembali menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tahun 6 bersama dengan Cikgu Safwan. Baik Cikgu, apa yang kita akan belajar sekarang Cikgu? Untuk kali ini kita akan belajar pula tentang simbiosis antara tumbuhan. Oh. Okey, simbiosis antara tumbuhan. Sebelum itu mari kita lihat apakah sebenarnya maksud simbiosis ni. Simbiosis bermaksud hubungan yang rapat antara dua spesies tumbuhan. Macam manusia pun dia ada kawan rapat. Okey, haiwan pun dia ada pasangan dia yang rapat. Tumbuhan juga sebenarnya dia ada hubungan rapat antara dua spesies tumbuhan. Yang mana ia boleh dibahagikan kepada dua, iaitu komensalisma dan juga parasitisma. Jadi apa sebenarnya maksud komensalisma dan juga parasitisma ni? Adakah murid-murid yang sedang menonton kita tahu apakah maksud kedua-dua istilah ini? Baiklah, mari saya terangkan apakah maksud komensalisma. Komensalisma bermaksud interaksi yang memberikan manfaat kepada satu pihak tetapi tidak merugikan atau memberikan manfaat kepada pihak lain. Maksudnya dengan istilah yang lebih mudah untuk kita faham kat sini, satu pihak untung, satu pihak lagi tak rugi apa-apa pun. Tak dapat apa-apa. Untung pun tidak, rugi pun tidak. Itu maksud komensalisma. Dan yang kedua, apakah pula maksud parasitisma? Yang kita selalu sebut parasit. Jangan jadi parasit. Kat sinilah bermaksud interaksi yang memberi manfaat kepada satu pihak sahaja dan yang lebih malang lagi akan merugikan satu pihak yang lain. Dengan erti kata yang lebih mudah untuk difahami, satu untung, satu rugi. Jadi kat sini saya harap murid-murid yang sedang menonton dan juga Sean pastinya telah memahami maksud istilah komensalisma dan juga parasitisma. Komensalisma, satu untung, satu tak rugi. Parasitisma, satu untung, satu rugi. Itu istilahnya. Baik, kalau kita saksikan gambar yang terpampang sekarang ini di belakang saya, di tepi saya ini adalah pokok apa ni? Pokok apa ni? Pokok apa ni, Sean? Yang ni pokok langsuya ke, Cikgu? Ya, betul. Kalau kita dapat lihat kat sini, pokok langsuya ini dia tumbuh pada batang pokok yang lain. Dekat sini pun saya bawakan pokok langsuya bersama-sama. Okey, yang mana pokok langsuya ni pun sebenarnya kita boleh ambil dia, tanam di rumah. Tak ada masalah, dia boleh hidup dengan baik. Okey, mari kita lihat apakah ciri-ciri dia. Pokok langsuya dia hidup di batang pokok perumah untuk mendapatkan sokongan dan juga cahaya matahari. Jadi dia nak dapatkan cahaya matahari. Okey. Jadi pokok langsuya ni dia tidak merosakkan pokok perumah dia kerana akar dan batangnya tidak menembusi pokok. Dia tak menembusi dalam pokok tu. Jadi dia masih lagi dapat menyelamatkan perumah dia. Jadi dengan dua maklumat tentang pokok langsuya ini, adakah pokok langsuya dan juga perumah ini interaksi ataupun simbiosis jenis apa? Komensalisma ataupun parasitisma? Silakan, Sean. Berdasarkan apa yang cikgu sebutkan tadi kan, apa yang saya boleh dapatkan daripada ni adalah kalau kita boleh kaitkan, dia satu untung, satu tidak rugi. Satu tak rugi. Maknanya ia adalah simbiosis jenis komensalisme itu. Ya, betul. Baik. Ia adalah simbiosis jenis komensalisme antara pokok langsuya dengan pokok perumahnya. Mari kita lihat contoh yang lain. Cantiknya. Pokok apa ni? Ini pokok dedalu itu. Bukan pokok dedalu ni, pokok yang cantik. Pokok yang ini itu. Yang ini. Saya terpandang benda lain. Pokok orkid itu. Pokok orkid. Pokok orkid ni pun sama. Kalau orang yang minat, mak-mak yang di rumah yang sedang menonton juga mungkin ada orkid. Orkid ni pun boleh kita ambil tanam kat rumah dan secara semula jadinya orkid ni juga ia menumpang di batang pokok perumah
untuk mendapatkan sokongan cahaya matahari dan nutrien daripada persekitaran. Itu maklumat tentang orkid yang pertama. Ya. Yang kedua, pokok perumah tidak terjejas dan tidak mendapat sebarang manfaat. Tak terjejas, manfaat pun tak ada. Tak ada? Tak ada. Ah. Jadi, apakah simbiosis antara pokok orkid dengan perumahnya ini? Silakan Sean. Okey, sama macam tadi Ego, satu untung, satu tidak rugi. Ini adalah simbiosis komensalisme Ego. Ya. Setuju ke murid-murid yang sedang menonton dengan jawapan Abang Sean? Ya? Ya? Oh, setuju. Setuju lah, Okey, Ego. nampaknya sependapat dengan Abang Sean kita. Okey, baik. Gambar yang seterusnya, dapat kita saksikan di sini ialah pokok ini yang Sean sebut tadi. Pokok dedalu Ego. dedalu. Okey, pokok dedalu. Pokok dedalu ni ia menumpang pada pokok perumah untuk mendapatkan nutrien, air daripada batang pokok perumah tersebut. Okey. Okey, kemudian interaksi ini merugikan perumah dan dapat menyebabkan bahagian pokok perumah mati. Jadi kalau ditumbuh kat dahan tu bukanlah keseluruhan pokok tu boleh mati. Jadi bahagian batang tu tersebut, kalau kita contoh yang popular berlaku antara dedalu dengan pokok mangga. Jika kita dapat perhatikan berlaku mungkin di rumah ada kebun, mana berlaku macam ini, kita boleh potong bahagian yang ditumbuhi dedalu untuk menyelamatkan pokok mangga tersebut. Jadi dengan penerangan dan juga maklumat yang ada berdasarkan interaksi pokok dedalu dengan pokok perumahnya ini, apakah jenis simbiosis yang berlaku, Sean? Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan oleh cikgu tadi, satu yang pokok dedalu tu untung Ego, tetapi perumahnya rugi. Dan ini adalah simbiosis jenis parasitisme. Okey. Betul ke Ego? Betul ke? Betul? Ya, betul. Okey, jadi ia adalah simbiosis parasitisme. Okey, dan kita tengok yang terakhir cantik. Oi. Ada atas meja tu, Sean. Yang ini Ego. Dibawa khas pada hari ini untuk tontonan murid-murid yang sedang menonton. Pokok apa ni? Pokok yang kita boleh istilahkan dia sebagai bunga yang paling besar. Pokok Rafflesia Ego. Pokok Rafflesia Yeah. ataupun nama lain dia kita boleh panggil dia sebagai bunga pakma. Ada juga yang dipanggil ni sebagai bunga pakma. Yeah. Okey, baik. Bunga Rafflesia dia tidak boleh menjalankan fotosintesis. Di mana ia perlu menumpang pada pokok perumah. Okey. Keadaan ini akan merugikan pokok perumah kerana Rafflesia akan menyerap air, nutrien daripada pokok perumah ini. Okey, keadaan ini ataupun pernyataan ini menunjukkan bunga yang sangat cantik, bunga yang popular yang murid-murid kalau perasan ada pada wang kertas. Wang kertas apa tu? Wang kertas RM10. Oh, ada. Ada pada wang kertas ada. RM10. Bunga Rafflesia ini. Okey, maka sebenarnya pokok Rafflesia ini apakah hubungannya ataupun simbiosisnya antara pokok bunga Rafflesia dengan perumahnya? Agak-agaknya apa? Rafflesia menyerap nutrien daripada perumahnya, maknanya Rafflesia untung, pokok lagi satu perumah tu rugi. Ini adalah simbiosis jenis parasitisme Ego. Okey. Mari kita lihat adakah jawapannya tepat. Ya. Okey. Rafflesia juga adalah pokok parasitisme antara pokok Rafflesia dengan perumahnya. Baiklah, disebabkan kejayaan Sean berjaya lagi kali ini mewakili murid-murid yang sedang menonton, saya hadiahkan satu lagi bintang untuk Sean dan juga murid-murid semua. Tahniah. Terima kasih cikgu. Okey. Tahniah kepada anda semua juga. Dan boleh tak cikgu berikan sedikit kesimpulan kepada apa yang cikgu dah ajar untuk hari ini? Okey, baiklah. Jadi interaksi antara hidupan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu persaingan dan juga apa tadi? Persaingan dan juga simbiosis. Ada persaingan, ada simbiosis. Yang mana persaingan terdapat 4 tadi. Ingat lagi tak formula tadi? Ingat Ego? Ingat ni? Ya. Racun bukan untuk you. Ya, racun bukan untuk you. Ruang
air, cahaya, dan nutrien. Dan simbiosis pula terbahagi kepada dua, iaitu komensalisma dan juga parasitisma. Saya harap murid-murid dapat memberikan apakah dua contoh bagi setiap simbiosis ini. Kalau kita dapat lihat tadi, kita ingat balik dua contoh tersebut. Untuk komensalisma, kita ada pokok orkid dengan perumah, dan satu lagi kita ada pokok apa dengan perumah tadi? Pokok langsuya dengan perumah. Dan satu lagi kita ada untuk parasitisma, kita ada pokok Rafflesia dengan perumah, dan kita juga ada pokok dedalu dengan perumah. Okey, baiklah. Edison, kita akan akhiri segmen kita pada kali ini untuk topik interaksi antara tumbuhan dengan sebuah lagu yang diberi nama lagu interaksi antara tumbuhan. Ya, cikgu. Tapi sebelum tu saya sebenarnya nak tanya juga, cikgu, bagaimana prestasi saya, cikgu, untuk keseluruhan prestasi Sean hari ini bagi saya sangat cemerlang. Dengan keadaan berjaya memperolehi 5 bintang, sangat-sangat cemerlang. Begitu juga dengan murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Terima kasih, cikgu. Dan sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan ataupun latihan pengukuhan, daripada mana, cikgu? Okey, jika ingin mendapatkan latihan tambahan ataupun pengukuhan, bolehlah layari sumberku MOE KPM. InsyaAllah di situ dapat memperolehi pelbagai soalan-soalan latihan, modul-modul, video dan sebagainya untuk menambahkan lagi, mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid semua. Moga dapat memanfaatkan apa yang telah pun disediakan oleh pihak KPM. Ya, cikgu. Terima kasih, cikgu, atas pembelajaran kita pada hari ini. Dan seperti yang dikatakan oleh cikgu, kita nak nyanyi lagu kan, cikgu? Ya. Okey, jom kita nyanyikan. Jom kita ke depan, cikgu. Okey, joget. Mari menyanyi lagu interaksi. Interaksi apa? Interaksi tumbuhan. Terdapat dua jenis interaksi. Ada simbiosis dan ada persaingan. Persaingan ruang, persaingan air, persaingan nutrien dan cahaya. Persaingan ruang, persaingan air, persaingan nutrien dan cahaya. Apakah pula makna simbiosis? Hubungan yang rapat antara dua spesies. Tumbuhan ada dua simbiosis. Komensalisme juga parasitisme. Satu untung, satu tak rugi. Itulah dia maksud komensalisme. Satu untung, satu rugi. Itu pula maksud parasitisme. Satu untung, satu tak rugi. Itulah dia maksud komensalisme. Satu untung, satu rugi. Itu pula maksud parasitisme. Pokok langsuya tumpang batang sana. Itulah dia contoh komensalisme. Pokok dedalu tumpang pokok mangga. Itulah pula contoh parasitisme. Satu untung, satu tak rugi. Itulah dia maksud komensalisme. Satu untung, satu rugi. Itu pula maksud parasitisme.